Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Seperti tadi, anda yang dah bersama Wani untuk subjek pendidikan muzik dan sekarang ini kita nak berganjak ke bidang yang seterusnya iaitu subjek pertanian. Kalau nak tahu pertanian apa yang kita nak ceburi, kena tunggu sampai habis, alright? Dan sekarang ini Wani ingin pesan, seperti biasa Wani pesan berulang-ulang kali untuk sentiasalah patuh kepada SOP. Kerana apa? Kes kita hari ini sudah mencecah sebanyak 12,528. Jadi, jadilah rakyat yang bertanggungjawab, sama-sama memutuskan rantai COVID-19 dan paling penting, jika tiada urusan yang perlu diuruskan, sila duduk di rumah. Okey? Dan hari ini kita dah tahu subjek kita pertanian, tapi kita mesti nak tahu guru kita guru lelaki ke guru perempuan kan? Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai pengalaman selama 19 tahun ya dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Zuhari. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cikgu jauh datang dari Perak. Cikgu apa khabar? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan ini merupakan kali pertama Wani bersua bersama dengan Cikgu Zuhari dan selamat datang ke studio Sukses. Jadi sebelum kita nak tanya Cikgu lebih lanjut apa yang ingin kita pelajari, sama-samalah Wani nak ajak Cikgu pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Ya, pencegahan itu penting. Betul. Ya. Okey. Dan memandangkan ini kali pertama kita bersua, jadi kita akan kekal memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya Cikgu? Ya, okey. Okey, baik. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apa tajuk yang telah dipilih dalam subjek pertanian hari ini? Okey, kita akan belajar berkenaan dengan penternakan potri. Apa dia tu, Cikgu? potri? Okey, kita nanti akan bertanya dengan pelajar apakah dia potri. Okey. Okey, tapi untuk pengetahuan awal, secara umumnya potri itu ialah sekumpulan ataupun sejenis burung ataupun ayam yang kita ternak untuk apa. Nanti kita akan bertanya seterusnya dengan pelajar kita. Jadi sekarang ini kita tahu yang kita akan belajar mengenai haiwan. Betul. Satu topik yang agak menarik Cikgu pilih hari ini ya Cikgu. Okey, jadi sekarang ini kita nak berkenalan dululah dengan anak murid Cikgu yang akan kita bawakan bersama ke studio dari SMK Kubu Gajah Perak, dan kita ada sekolah model khas Redang Panjang Perak. Dua sekolah, betul ya Cikgu? Dua sekolah. Jadi jom kita bawakan mereka ke studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Buka mic. Dah boleh buka mic dah tu. Apa khabar semua? Hello. Okey, jadi jom kita nak minta anda perkenalkan nama, sekolah mana dan cita-cita anda. Kita nak mulakan dari Yasir. Silakan. Yasir? Okey. Tak apa Yasir, kita nak berganjak ke seterusnya dahulu. Kita pergi ke Rahimi. Rahimi. Okey, nampaknya Rahimi pun ada masalah teknikal di situ. Ke Rahimi dah okey? Okey, silakan Rahimi. Okey. Tak apa Cikgu, kita faham. Okey, Rahimi. Ya. Okey, sila perkenalkan nama, sekolah dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rahimi bin Rashidi dari SMK Kubu Gajah. Ingin bercita-cita sebagai seorang agricultor. Wow, hebat. Okey, baik. Seterusnya kita nak tanya Mimi. Mimi ada 3 sekarang ni. Semuanya gitu? adalah Mimi. Ya, itu hebatnya saya bawa pelajar Okey, ni Mimi Ayuni. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Mimi Ayuni binti Mak Yusof dari SMK Kubu Gajah.
Cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah. Pensyarah. Wow, hebat. Dan seterusnya kita ada Siti Nur Syamimi Aina. Assalamualaikum, saya Siti Nur Syamimi Aina binti Mazakuan. Bersekolah dari SMK Kubu Gajah dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Seorang guru seperti Cikgu Zahuri kita. Okey, dan seterusnya kita ada Mimi Wafahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Wafahida binti Mu'ta dari SMK Kubu Gajah dan bercita-cita ingin menjadi seorang chef. Seorang chef. Wow, jauh bidangnya tu cikgu ya? Ya, mungkinlah chef untuk ternakan masakan ayam. Okey. Itu bagus. Dan akhir sekali kita ada Faiz. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Azri dari SMK Kubu Gajah dan cita-cita saya sebagai grafik designer. Wow, graphic designer. Hebat Faiz. Dan kita nak pergi kembali kepada Muhammad Yasir. Yasir, dah okey dah tu? Okey dah. Okey, sila perkenalkan nama, sekolah dan cita-cita anda. Nama saya Muhammad Yasir bin Ahmad Zahuri. Saya dari sekolah model khas Rendah Panjang. Lepas tu cita-cita saya nak jadi animator. Wow, animator. Okey, baik. Sama-sama kita doakan mereka dan kita dah berkenalan dengan semua anak murid cikgu hari ini. Dan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Wani nak bagi mereka di rumah untuk bersedia dan anak murid cikgu di atas talian untuk bersedia untuk kelas hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Nama saya Muhammad Nur Makin Wadinjari. Saya dari SMK Gajah. Saya suka pertanian sebab boleh belajar pasal peternakan ayam. Pertanian boleh buat eksperimen pasal tanah. Lepas tu benda ni boleh guna untuk aktiviti harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar tingkatan 5 dari SMK Kubu Gajah yang mengambil subjek pertanian. Dan saya mengemari subjek pertanian kerana pada topik poultry kerana saya dapat membina dan mengetahui bagaimana hendak membuat sebuah model burung puyuh dan mengetahui apa fungsi. Saya berharap agar saya dapat menguasai subjek yang saya pelajari di tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk saya bersedia menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Assalamualaikum, saya Nur Atila binti Muhammad Nur. Saya merupakan pelajar daripada SMK Kubu Gajah. Saya telah memilih subjek pertanian sebagai subjek tambahan. Terdapat satu subtopik yang telah saya suka iaitu penternakan poultry. Hal ini kerana topik ini mudah untuk saya fahami. Oleh itu, saya dapat meningkatkan lagi pengetahuan saya tentang bagaimana untuk menternak haiwan dengan cara yang betul dan berkesan. Didik TV KPM. Jadi itulah dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek pertanian ini dan rata-rata mereka mengatakan bahawa subjek pertanian ini sangat menarik dan banyak fungsinya kepada kehidupan seharian kita. Jadi kita bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 dan sekarang ini kita masih bersama dengan Cikgu Zahuri dan 6 murid cikgu hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, Kak Wani nak tanya, kalau murid di atas talian dah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera dan cakap sedia. Sedia. Tu dia, lebih dari sedia mereka cikgu. Okey, cikgu dah sedia cikgu? InsyaAllah sedia. InsyaAllah. Jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara kita. Terima kasih juga kepada semua murid seluruh Malaysia yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Okey, hari ini kita akan meneruskan PDPC kita berkenaan dengan subjek pertanian. Okey, Wani, apa yang Wani nampak di sini? Saya nampak ada seorang lelaki sedang menikmati keindahan alam, cikgu. Okey, sama seperti apa yang saya nampak. Okey, kita sama. Cuma ada satu lagi yang saya nampak. Saya nampak matlamatnya sudah jelas. Matlamat itu ke gunung. Tapi jalan untuk ke sampai sana nampaknya sangat mencabar. Betul. Okey, jadi
kita kena belajar cara-cara untuk mengatasi cabaran itu supaya kita boleh sampai matlamat kita. Nampak tak cikgu dah bagi semangat untuk permulaan kita hari ini? Ya, betul. Kita kena sentiasa bersemangat. Betul, setuju. Okey, para murid sekalian. Nampak tak apakah gambar ini sebenarnya menunjukkan apa? Haiwan ternakan. Sekumpulan Haiwan ternakan. haiwan ternakan. Okey. Ada lembu, ada ayam dan seterusnya. Okey, cikgu nak para murid semua kelaskan haiwan-haiwan ini kepada 2 kumpulan. Burung dengan mamalia. Okey, sebelum tu, okey, kamu fikir dulu sebelum jawab, fikir. Yang penting kamu fikir sebelum menjawab. Okey, dah banyak kali cikgu ingatkan, fikir sebelum menjawab. Fikir dulu, kemudian baru bagi jawapan. Okey, 5 saat untuk fikir. Okey, fikir dulu dan jawab lepas 5 saat. Okey, bagi jawapan. Muhammad Rahimi, Muhammad Rashidi, apa jawapan kamu? Kumpulan ternakan potri dan bukan potri. Okey. Okey, ada 2 kumpulan. Okey, Nur Syamimi Aina Zakwan. Okey, kumpulan yang macam mana kamu bagi? Kumpulan apa? Kumpulan haiwan apa? Sebut haiwannya. Pertama, kumpulan haiwan apa? Haiwan lembu, kambing. Kumpulan apa? Aina dengar tak? Nur Syamimi Aina Zakwan. Okey, Faiz. Okey. Burung dengan mamalia tu. Burung dengan mamalia. Okey, kita tengok ya. Okey. Okey, bagus. Ini setelah dikelaskan ya, cikgu? Ya, setelah dikelaskan kita nampak ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Ya. Ini ialah kumpulan burung dan ini adalah kumpulan bukan burung. Ya. Okey. Jadi apa kaitannya dengan subjek kita hari ini? Okey, sekarang ni kita masukkan kumpulan. Ini adalah kumpulan apa pelajar? Kumpulan burung. Burung. Okey. Jadi kumpulan burung atau ayam ini secara umumnya kita sebut sebagai poultry. Okey. Tajuk kita hari ini adalah pengeluaran poultry. Okey. Itu gambar cikgu ini dan gambar ayam saya. ternakan Saya cikgu memang ke? ada belayam. Wow, seronoknya cikgu. Ya, ayam. Ayam di belakang rumah saya. Okey. Jadi dalam tajuk ini kita akan ada subtajuk yang lainnya iaitu sistem peternakan dan faktor pemilihan. Kita akan belajar apakah sistem peternakan dan kenapa kita pilih sistem itu. Seterusnya kita akan kaji keperluan peternakan poultry secara komersial dan seterusnya kita akan mengkaji faktor-faktor yang menentukan pemilihan sistem peternakan tersebut. Okey, soalan tadi. Apakah poultry? Poultry ialah sekumpulan burung. Betul tak? Nampak tadi burung apa contoh yang cikgu tunjukkan? Ayam. Burung puyuh. Burung puyuh dan itik. Dan itu semuanya adalah kumpulan burung. Kenapa kita ternak kumpulan burung itu? Untuk dapat apa? Untuk dapat sama ada dagingnya ataupun telur. Betul tak? Telur. Okey, dua tu. Daging ataupun telur. Dan apakah contoh haiwannya? Contohnya ialah ayam, puyuh, itik, ayam Belanda, burung merpati. Itu semua termasuk dalam kumpulan poultry. Poultry. Faham tak murid-murid semua apa yang dimaksudkan poultry? Faham. Okey, jangan terkeliru. Jangan silap faham pula poultry itu kamu bagi contoh kambing pula. Okey. Okey, sistem. Jadi kalau kita nak menternak poultry, kita kena ada sistem. Betul. Sistem. Kalau tidak ada sistem, semua kehidupan manusia ni kena ada sistem. Okey. Jadi sistem penternakan poultry ada 3. Okey. Apa dia? Yang pertama, sistem peternakan secara intensif. Yang kedua, penternakan separa intensif. Dan yang ketiganya ialah sistem penternakan secara integrasi. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, para murid semua. Apa yang kamu boleh nampak daripada gambar ini? Gambar ini menunjukkan apa?
Ayam. Ayam duduk dalam Ayam reban. Yang dalam reban. Okey, saya sebut satu nama. Mimi Ayuni Muhammad Yusof. Saya nampak ayam tu dia terkurung di dalam reban. Terkurung di dalam reban. Terkurung. Okey. Okey, Faiz, Muhammad Faiz Nazri. Ayam ini adakah ayam ni boleh keluar ikut suka dia je? Tak boleh. Tak boleh. Jadi Eh, okey, dia duduk di situ saja. Ayam-ayam ni semua kena berada di dalam sangkar. Okey. Jadi disebabkan ayam ini semua berada dalam sangkar, kita namakan dia sistem intensif. Apa maksudnya? Ternakan berada di dalam reban sepanjang masa. Ya. Sepanjang masa ayam tu duduk situ saja. Tak boleh nak keluar. Baik. Okey. Okey, sistem peternakan intensif ni ada 4 jenis. Yang pertamanya ialah sarap tebal. Sarap tebal. Sarap tebal. Biasa kalau kita sebut sarap ni apa? Sampah. Sampah Rumput sarap. rampai. Gitulah yang kita faham. Sarap ialah rumput rampai, sampah. Okey, Ya. tapi boleh digunakan untuk dalam peternakan. Yang keduanya ialah reban tertutup. Yang ketiganya ialah sangkar. Dan yang keempatnya ialah lantai tinggi. Okey. Lantai tinggi. Lantai tinggi bermaksud kedudukan yang tinggi ke apa, cikgu? Ya, dia punya lantai tu maknanya dia punya reban di ke atas, dia bertiang. Bertiang tinggi. Jadi, kenapa lantai tinggi? Supaya kita boleh masuk bawahnya untuk bersihkan. Okey. Jadi kalau lantai tu rendah, kita terpaksa menerak pula. Betul. Okey, itu sebabnya Baik. kita boleh lantai tinggi. Okey. Okey. Sistem peternakan intensif ini contoh ya. Ayam, boleh nampak ayam tu duduk di sarap. Di bawah dia ada sarap. Dan reban tertutup. Okey. Yang ketiganya ialah sangkar. Sangkar dan yang keempatnya ialah lantai tinggi. Ya. Okey. Okey, sistem peternakan intensif. Ciri-ciri dia apa? Okey. Keperluan disediakan, keperluan makanan, pemberian minuman, semuanya diberi secara automatik. Jadi semua itu sistem dah set dah secara teknologi terkini. Tak payah dah nak satu-satu Orang kita kena pergi bagi hantar, orang tak bagi payah, makan, tak cikgu. payah dah. Okey. Okey, kadar maksimum dalam reban itu, dalam seluas, katakan ini saya bawa ni. Itu yang cikgu bawa tu apa, cikgu? Ya, ini saya nak menunjukkan keluasan 1 meter persegi. Kadang-kadang bila kita sebut 1 meter persegi, contoh, dalam reban kawasan 1 meter persegi, 12 ekor ayam boleh berada di dalamnya. Okey. Jadi kalau penternakan secara intensif, 12 ekor ayam maksimum. Jadi dari kecil sampai dia besar, inilah saiz keluasan yang boleh muat 12 ekor ayam 12 sahaja. ekor. Okey. Baik, Ini baik. cerita dia. Kenapa saya bawa ni? Sebab kadang-kadang kita bersebut 1 meter, 1 kali 1 meter tak dapat nak gambarkan. Betul. Okey. Okey, kita boleh? Nanti Semua kita faham akan- ya? Ini ukuran 1 meter persegi. So kalau macam Kak Wani kata tadi, jaga penjarakan seorang 1 meter, kita letak tu tengah-tengah Ya, kita jaga. betul. Boleh juga digunakan. Okey, apa dah jangan 1 duduk meter. jauh di sini. Ini okey, kita dah jauh, sejauh-jauhnya, cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, satu Teruskan, idea yang cikgu. bagus. Ya. Dan seterusnya, kawalan penyakit dan perosak itu dapat dikawal dengan lebih mudah. Disebabkan ayam kita ataupun ternakan kita itu berada dalam satu kawasan sama saja, kita boleh dapat kesan penyakit itu dengan lebih cepat. Okey. Jadi perosak pun kita boleh dapat kesan. Contoh perosak, apa dah pelajar? Para pelajar, apa contoh perosak yang selalu merosakkan ternakan? Siapa boleh kongsi? Mimi Wafa Wahidah Mauta. Wafa Wahida. Kak Wani tak dengar lagi suara Wafa. Wafa, apakah contoh perosak yang selalu mengancam ternakan ayam? Musang. Musang. Okey. Jadi disebabkan ini orang pelajar-pelajar ni semua duduk di kampung. Jadi memang dia sudah biasa dengan contoh-contoh yang merosakkan ternakan ini. Seronok Contohnya lah, cikgu. musang.
musang kan. Jadi disebabkan ayam itu semua berada di dalam sangkar, jadi musang tidak dapat untuk menangkap ayam. Jadi ayam itu selamat. Jadi sistem ini kita namakan sistem peternakan intensif. Okey, pandailah. Kita punya pengacara sudah pandai. Okey. Okey, seterusnya. Okey, murid sekalian. Okey, cuba tengok gambar ini. Apa yang kamu boleh nampak daripada gambar ini? Gambar ini menunjukkan apa? Okey, Muhammad Faiz. Reban. Faiz jawab reban ke? Muhammad Faiz. Reban cikgu. Reban. Okey, reban ini ciri-cirinya apa? Syamimi Aina Zakwan. Apa ciri reban yang kamu nampak ni? Ada tak nampak di bahagian depan itu ada macam iglu tu? Bentuknya. Ada tak? Nampak tak? Ada kan? Kemudian di bahagian belakang tu nampak ada satu ruang yang sepertinya untuk ayam itu bermalam? Ada ya? Okey. Nampak. Jadi ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah di bahagian luarnya itu seperti ayam itu boleh berkeliaran. Ya. Di bahagian belakang itu adalah satu ruang di mana untuk ayam tidur pada malam hari. Jadi, apakah nama sistem peternakan ini? Namanya ialah sistem peternakan separa intensif. Separa intensif. Okey, apakah dia punya tarifan? Merujuk kepada sistem peternakan yang mempunyai keluasan yang berpagar di sekeliling rebannya. Okey, itu dia punya tarifan untuk sistem peternakan intensif. Okey. Maksudnya separa intensif cikgu, ayam itu lebih bebas sedikit lah daripada intensif tadi ke macam mana? Dia boleh sama ada lebih sedikit, bebas sedikit ataupun bebas banyak. Dia bergantung kepada jenisnya. Okey, nanti kita tengok jenis yang macam mana dia lebih bebas banyak, jenis yang macam mana dia bebas sedikit. Okey. Tapi lebih bebas berbanding dengan peternakan intensif. Baik. Okey. Jadi sistem peternakan intensif terdiri daripada dua jenis. Yang pertama ialah reban mudah alih. Yang keduanya ialah lepas bebas. Okey. Ada idea tadi kan? Ada bebas sedikit dan bebas banyak. Itulah dia. Reban mudah alih, bebas sedikit. Ya. Dan lepas bebas banyak. Bebas betul. Tapi masih lagi berada di dalam kawasan yang dibenarkan. Itu sebabnya dia punya tarifan kawasan yang berpagar dan dia ada reban di dalam kawasan berpagar. Ya. Okey. Okey, jadi itu dia dua jenis untuk sistem peternakan separa intensif dan kita ada lagi satu sistem kan cikgu? Ya, betul. Okey, dan kita nak sambung satu lagi sistem itu selepas kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek hari ini pertanian bersama dengan Cikgu Ahmad Zahuri dari SMK Kubu Gajah Perak dan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kita nak sambung dengan sesi pembelajaran kita dengan mengetahui sistem yang ketiga. Tapi sekarang ni kita nak teruskan dengan penjelasan Cikgu untuk sistem peternakan separa intensif. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sebelum ni kita sudah tahu tentang sistem peternakan intensif dan separa intensif. Okey, sekarang kita sambung lagi. Sistem peternakan separa intensif, apakah ciri-ciri dia? Okey, nisbah minimum untuk keluasan reban berpagar ialah 3:7. Maknanya reban 3 dan 7 bahagian adalah untuk kawasan yang berpagar. Itu dia punya ciri dia. Okey, ternakan berada pada waktu malam. Waktu malam berada di dalam reban dan luar dia berada di luar reban. Okey. Jadi kalau ayam berada di luar reban, adakah kita kena bagi makanan selalu? Okey, para pelajar semua. Kalau ayam itu berada di luar reban, adakah kita kena perlu bagi makan? Adakah selalu macam intensif? Tidak. Sebab dia cari makanan sendiri. Okey, mencari makanannya sendiri. Okey, bagus. Bagus Yasin. Okey. Kadar muatan maksimum untuk satu reban ialah 18 ekor. Maknanya
ayam tu akan bersesak-sesak lah, tapi dia hanya pada waktu malam sahaja. Pada waktu siang dia bebas. Ya. Pada waktu malam tidur. Jadi sesak-sesak kat situ suruh tidur. Tak Tidur boleh saja. main-main. Jangan main-main game ke apa semua, diam. Tak boleh main. Okey. Okey, seterusnya. Sistem peternakan integrasi. Okey. Murid. Muhammad Faiz, apa yang kamu nampak daripada gambar ini? Okey, nampak tak di atas ni apa? Di atas ni ada apa? Apa? Nampak tak? Apa tu Faiz? Faiz, suara berbunyi. Tapi bunyi tak ada? Atas ni apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Okey, di bahagian bawah ini ialah ayam, betul tak? Jadi maknanya ada ayam dan ada tumbuhan, betul? Ya. Okey, jadi kalau ada sistem peternakan yang ada haiwan dan ada tumbuhan, kita namakan dia integrasi. Okey. Iaitu satu konsep yang menggabungkan kegiatan penternakan dengan pertanian ataupun penternakan dengan ikan. Perikanan. Perikanan. Okey. Itu dia punya konsep dia. Jadi kalau ada dua atau lebih, kita namakan dia integrasi. Dua atau lebih Kalau konsepnya. kita boleh buat lebih lagi bagus. Ada tak cadangan? Pelajar ada tak cadangan apa yang kita boleh buat lebih? Selain daripada ternakan dan juga ayam. Yasir, sila jawab Yasir. Yasir ada idea? Campur 3 kali. Apa dia contohnya? Campur 3 kali macam mana? Apa contoh 3 sekali? Ayam, ikan dengan tanaman. Itu satu idea yang bagus. Dan tanaman. Ada ikan, ada ayam dan juga ada tanaman. Ya. Cikgu cuma ajar 2 saja, tanaman dan ikan ataupun tanaman dengan ayam, tapi ini tampuk 3 sekali. Itu nanti kita akan fikirkan macam mana caranya. Boleh tak Yasir bagi idea macam mana cara nak buat? Tak boleh. Okey, tak apa. Itu satu idea, kita akan kembangkan lagi idea itu. Ya. Tapi yang penting idea itu boleh Bagus Yasir. dikasihkan. Okey, sistem peternakan. Cikgu. Ya. Siapa kali itu? Siapa dia? Soalan. Okey. Apa soalannya? Kan tadi sistem 3 ni bagi ayam dia dekat-dekat. So kalau kena penyakit dari bakteria macam mana? Okey. Okey, kalau ayam tu dekat-dekat, itu pentingnya kalau sistem tu sistem integrasi, kalau ayam tu dapat penyakit, kita sudah dapat kesan awal. Jadi apabila ayam tu dapat penyakit, kita boleh asingkan ayam tu. Asingkan ayam. Jadi dia tidak merebak kepada ayam-ayam yang lain. Tapi kalau sistem tu lepas bebas, dia agak sukar juga kita nak detect. Kecuali kalau kita punya pengalaman yang banyak lah, kita boleh dapat tahu ayam tu kemurungan ke, dia berak kapur ke, kita boleh dapat tahu dan kita juga boleh asingkan cepat supaya dia tidak merebak. Hebat kalau dapat tahu dengan tengok je cikgu. Boleh. Saya ternak ayam memang dah lama, saya tahu. Baru-baru ni ayam saya terlentuk kepala dia. Itu kemungkinan kena sampar. Cikgu dah profesional dah tu. Dah bertahun-tahun menternak ayam. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, bagus soalan tu. Okey, jadi sistem peternakan poultry terdiri daripada 2. Satu, ternakan ayam atau puyuh dengan ikan. Boleh nampak di sini ada ayam dan ada kolam di bawahnya. Jadi, yang ini ayam dan juga ada tanaman di atasnya. Di belakangnya tu ada tanaman. Ya. Okey. 2 jenis sistem peternakan integrasi. Okey, apa dia punya ciri-ciri dia? Okey. Nampak ada ayam di bahagian atas. Ada ikan di bahagian bawah. Betul tak? Okey. Boleh tak Meme Ayuni, Muhammad Yusof bagi satu pandangan, apakah kebaikannya? Ada ayam di atas, ikan di bahagian bawah. Boleh tak? Boleh fikir. Kebaikan dia, ayam di atas, ikan di bawah. Kita akan mendapat 2 hasil. Hasil yang pertama daripada ayam, daging dan juga telur. Kalau daripada ikan, kita boleh buat bekalan makanan, membekal makanan. Okey. Jadi kita dapat 2 hasil. Sekali kita buat kerja dapat 2. Betul. Alright. Okey, selain daripada tu, agak-agak ada tak sisa-sisa makanan?
Yang jatuh ke bawah. Okey. Aina. Aina, Syamimi, Aina pula. Ada tak agak-agak makanan yang jatuh ke bawah, Syamimi, Aina? Ada? Ada. Jadi apa kebaikannya bila ada sisa makanan yang jatuh? Boleh jadikan bahan organik. Bahan organik. Sisa makanan. Makanan yang dimakan oleh ayam tu ada yang jatuh. Jadi bila jatuh dalam air, apa jadi pada makanan itu? Siapa pula yang nak ada makan? tak agak-agak boleh tak jadikan makanan kepada ikan-ikan? Boleh. Boleh. Jadi makanan itu boleh jadi makanan kepada ikan-ikan. Ya, berkongsi itu amalan mulia. Betul. Berkongsi. Kadang-kadang ayam ini dia punya ciri dia suka mencakap. Mencakar-cakar makanan, jadi makanan itu jatuh, jadi taklah membazir. Ya, bagi dekat ikan. Okey. Sistem ini merupakan satu kitaran antara ternakan dan tanaman, iaitu ternakan memanfaatkan kotoran ternakan sebagai bahan organik. Untuk tanaman ataupun ikan. Jadi ayam ini melakukan proses penyah tinjaan. Jadi tinja haiwan itu sama ada digunakan oleh ikan ataupun digunakan oleh tumbuhan. Ya. Okey. Antara 4 hasil utama sistem peternakan integrasi ialah sumber makanan. Okey, jadi sistem integrasi ada 4 hasilnya. Yang pertama ialah sumber makanan. Yang keduanya ialah membekalkan makanan, sama ada ikan ataupun daging. Yang ketiganya ialah biogas, dan yang keempatnya ialah baja organik. Okey, apa dia biogas? Apa dia baja organik? Okey, apa maksud bahan organik ataupun baja organik? Okey, Muhammad Yasir, apa yang kamu faham berkenaan dengan bahan organik? Okey, cuba Yasir. Dia bahan semula jadi. Bahan semula jadi. Bahan semula jadi yang berasal daripada, contohnya apa? Apa contoh haiwan? Apakah contoh? Ayam. Ya? Ayam. Ayam itu ialah sejenis benda hidup. Jadi, bahan organik ialah bahan yang berasal secara semula jadi, yang berasal daripada benda hidup. Yeah. Kalau benda itu bukan hidup, kita tak sebut bahan organik. Okey, batu bukan bahan organik. Alright. Biogas. Okey, kita tahu bahawa tinja haiwan ini dia akan mengeluarkan sejenis gas. Ya. Gas itu kalau kita boleh kumpulkan, kita boleh salurkan masuk ke rumah kita. Dan boleh digunakan untuk memasak. Okey. Dan seterusnya, sistem peternakan integrasi antara ternakan dengan ikan dan antara ayam dengan tanaman. Jadi ciri-cirinya inilah. Sama ada kita nak buat antara ayam dengan ikan ataupun antara ayam dengan ternakan. Jadi disebabkan kita hanya kita belajar tentang poultry, jadi kita sebut ayam je lah. Tapi kalau kita secara umumnya kita sebut haiwan, kita juga boleh ternak lembu, kambing di ladang kelapa sawit. Itu pun juga adalah integrasi. Okey, jadi disebabkan cerita poultry, kita cerita ayam sahaja. Baik. Okey. Jadi ayam-ayam ni kita nampak dia bebas tak? Ayam ni bebas tak para murid semua? Bebas, betul tak? Bebas. Boleh tak kalau kita ternak puyuh secara integrasi? Puyuh. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh puyuh? Boleh. Ada Sebab yang apa kata tak boleh? Sebab apa tak boleh? Cuba Wafa Wahidah bagi tahu. Wafa. Sebab apa puyuh tak boleh secara integrasi? Secara umumnya kita tak buatlah puyuh secara integrasi. Kalau kita tengok di sekolah tu puyuh kita buat macam mana? Dalam reban. Dalam reban. Kalau kita lepaskan apa jadi? Pernah tak kamu bekerja-kerja menangkap puyuh? Itulah sebabnya kenapa kita tak buat secara integrasi. Okey. Ya. Perbezaan sistem peternakan separa intensif, sistem peternakan intensif dan sistem peternakan integrasi untuk peternakan. Ini adalah perbezaan-perbezaan dia. Okey, sistem integrasi keluasan dia adalah lebih luas. Okey, secara intensif sederhana dan intensif adalah lebih kecil. Okey. Sistem pengurusan integrasi lebih sederhana, senang. Kita lepas saja. Okey. Separa intensif juga sederhana, senang. Lepas bebas. Dan intensif ni yang agak masalah sikit. Dia kena ada ilmu lebih. Sebab dia lebih sistematik dan lebih berteknologi. Betul. Dan
konsep perumahan dan reka bentuk dia. Okey. Integrasi, kita buat bangsal pun boleh. Okey. Sederhana saja. Separa intensif, reka bentuk reban lebih ringkas. Dia bergantung kepada kreativiti penternak. Kalau kita tengok reban mudah halih tu macam-macam bentuk ada. Okey, intensif dia lebih rumit. Dia kena ada sistem pemanasan, ada sistem cahaya, ada sistem okey. Dan kepadatan ternakan. Dia kalau integrasi sedikit mengikut keluasan reban. Kalau kita nak banyak, kita besarkan reban. Okey, separa intensif, banyak ternakan boleh diternak dan intensif dia sedikit. Okey, jadi macam cikgu kata cikgu ada menternak ayam kan? Ya, betul. Sistem penternakan apa yang cikgu gunakan? Sebab saya ni tak ada masa banyak sangat, saya kaedah lepas bebas. Lepas bebas. Jadi sisa makanan yang dekat rumah pun saya bagi dia makan. Okey, sebagai tambahan apa yang dia cari di luar. Okey. Dan ayam saya tu memang asli, insya-Allah. Wow. Hebatlah cikgu ni. Okey, penternakan ayam kampung. Sistem apa yang sesuai untuk sistem ayam kampung? Okey. Sistem yang sesuai ialah sistem separa intensif. Sebab apa separa intensif? Sebab ayam itu secara semula jadi, sifat semula jadi dia memang suka mencari makanan sendiri. Betul. Dan yang keduanya, ayam kampung ni ketahanan badan dia tinggi berbanding dengan ayam di dalam reban itu. Ayam secara intensif. Okey. Kebaikan dan kelemahan sistem penternakan. Okey, separa intensif ini merujuk kepada ternakan ayam kampung, ya. Sistem penternakan separa intensif, apakah kebaikan dia? Reka bentuk reban lebih luas, ayam dibiarkan bebas, boleh cari makanan sendiri, keluar pagi, balik malam. Ayam mencari makanan tambahan sendiri, kos penyelenggaraan lebih murah. Dan kurang pengawasan. Okey, kita tak payah nak tengok dia selalu. Dan kelemahannya, kadar produktiviti rendah. Biasalah ayam yang kita lepas bebas ni, kita hanya bergantung kepada separuhnya bergantung kepada nasib. Kehilangan ayam oleh pemangsa tinggi. Biasalah kat rumah saya pun ada biawak, ada monyet. Biasa menjadi mangsanya. Okey, ayam menjadi liar dan tidak masuk ke dalam reban. Itu satu fakta yang tidak dapat dinafikan. Dan ayam bertelur dan menetaskan anak secara tidak terkawal. Betul. Ini juga satu masalah kan. Ya. Okey. Sistem penternakan intensif, apa kebaikannya? Okey. Bentuk reban lebih luas, kadar produktiviti lebih baik, ya. Biasanya bila kita jaga dengan baik ayam tu, jadi produktiviti dia lebih tinggilah. Ayam cepat membesar. Okey, kadar kematian kurang. Okey, ayam lebih senang diurus. Memang senang. Tekan satu button saja makanan jalan sendiri. Okey. Kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa duduk situ je. Dia tak ada bergerak ke mana-mana. Alright. Ya. Kelemahan. Jumlah ayam terhad dalam satu reban kecil ataupun sangkar iaitu seekor jantan bersamaan dengan 6 ekor ayam betina. Okey, ini untuk ayam kampung. Kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi dan kos pemberian makanan juga tinggi. Sebab kita kena bagi makan selalu. Sebab dia tak keluar ke mana-mana. Sistematik kan cikgu? Ya, betul. Jadi semua kena ikut apa orang kata ni susunan jadual mereka. Ya, betul. Betul. Okey. Dia akan bagi masa tu, katakan kita bagi makan tu pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi pula. Pukul 8 pagi, mesti pukul 8 pagi setiap hari. Ya. Okey. Okey, soalan latihan. Kita dah sempat latihan. Alright. Ini soalan bahagian pertama. Latihan bahagian pertama. Baik. Okey. Okey. Okey, saya minta para pelajar tengok soalan. Okey, kemudian ambil masa lebih kurang 20 saat untuk fikir apakah jawapannya. Okey. Cikgu bagi 20 saat, mungkin ada yang dah ada jawapan di dalam kepala anda. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Okey, kita minta seorang untuk bagi... Okey, Nur Syamimi, Aina Muhammad Zakwan. Kita minta Syamimi untuk beri jawapan untuk ketiga sekali ya, cikgu? Ya, tiga sekali. Silakan Syamimi. Okey, yang pertama okey, yang pertama sekali kamu kena baca soalan betul-betul. Syamimi, baca soalan betul-betul dulu, kemudian baru bagi jawapan. Sorry. Okay, yang pertama, gambar di bawah menunjukkan 3 sistem peternakan poultry. Nyatakan sistem peternakan itu.
Yang pertama, sistem peternakan separa intensif. Yang kedua, sistem peternakan intensif. Yang ketiga, sistem peternakan integrasi. Okey, Syamimi. Saya nak tanya kamu, kenapa kamu bagi jawapan ini ialah sistem peternakan separa intensif? Apa ciri-ciri yang menyatakan ini adalah peternakan? Kerana ternakan dilepaskan pada waktu siang dan pada malam dia dikurungkan semula. Okey, itu yang pengetahuan yang kita ada. Tapi kalau kita tengok gambar di sini, dia ada kawasan yang berpagar di sekeliling dia. Itu cirinya yang menyatakan kita memilih jawapan itu. Okey, contohnya ini Mimi. Kenapa kamu pilih ini sebagai sistem peternakan integrasi? Apa cirinya? Kerana gabungan antara perikanan dan peternakan. Okey, bagus. Okey, ada ikan di bahagian bawah dan ada ternakan di bahagian atas. Okey. Jadi jawapan Syamimi betul tak betul. semua cikgu? Semuanya betul. Semuanya betul. Okey, bagus Syamimi. Alright, kita dah buat satu soalan bersama dengan anak murid cikgu dan sekarang cikgu kita nak berehat seketika dan kita nak sambung dengan soalan seterusnya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam subjek kita petang ini, pertanian bersama dengan Cikgu Ahmad Zahuri dan juga 6 anak murid cikgu bersama dengan kita hari ini. Jadi jom cikgu, kita nak sama menjawab soalan yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan soalan yang kedua. Alright, tengok soalan yang kedua ni para murid semua. Soalan yang kedua. Okey, jadual di bawah menunjukkan penyataan berkaitan jenis penternakan poultry secara intensif. Okey, di sini kamu kena gariskan secara intensif. Itu kata kunci dia. Kata kuncinya ini penting ni. Okey nyatakan jenis. Ni nyatakan sahaja. Bila nyatakan kita cuma nyatakan sahaja, tidak perlu huraian. Okey, penerangan reka bentuk bertingkat, tingkat-tingkat, bersekat tanpa sekatan. Jadi apakah jawapannya yang sesuai untuk penerangan itu? Okey. Siapa nak jawab soalan yang atas ni? Soalan pertama. Siapa nak cuba? Rahimi? Rahimi, boleh? Boleh. Okey, jawapannya terus. Apa? Sangkar. Sangkar. Okey, jawapannya ialah sangkar. Okey. Betul. Kemudian lantai 1.8 meter. Nampaknya dia tinggi. Okey, jadi apakah jawapan yang paling sesuai untuk ini? Okey, Faiz. Cuba Faiz. Faiz. Muhammad Faiz Nazri. Lantai tinggi. Lantai tinggi. Okey. Seterusnya. Situ dah ada keyword lantai. Lantai tu memang ada. 1.8 meter tinggi dah pun. Okey, ditutupi oleh sarap. Ini pun juga adalah satu contoh jawapan yang kita boleh terima, boleh gunakan. Okey, apa dia punya sistemnya ni? Jenis apa? Sarap. Muhammad Yasir. Sarap apa ni? Jawapan untuk ni. Ni sarap tebal. Sarap tebal. Okey, bagus. Dan last sekali, menggunakan teknologi terkini pengurusan secara automatik. Jadi jawapannya ialah Syamimi Aina. Reban tertutup. Reban tertutup. Okey, bagus. Okey, bagus semua. Soalan seterusnya. Okey, Rajah menunjukkan sistem peternakan poultry yang diusahakan oleh Cik Puan Wani bersama ahli keluarganya. Nyatakan jenis sistem peternakan pada Rajah serta dengan alasannya. Okey, pertama kamu kena konsentrate kepada Rajah ini. Rajah ini menunjukkan ayam di dalam sangkar, betul tak? Jadi kalau dalam ayam sangkar, kita kena fikir dah kepala otak kita dah. Kita kena fikir dalam kepala dah. Dalam sangkar ni, apakah sistemnya? Okey, nyatakan jenis sistemnya. Siapa boleh bagi Mimi jawapan? Ayuni. Mimi Ayuni Muhammad Yusof. Okey, jenis sistem. Nyatakan jenis sistem peternakan dalam Rajah beserta alasan. Sistem peternakan intensif. Sistem peternakan intensif, satu markah. Alasannya? Alasannya? Kerana ayam penelur berada di dalam sangkar sepanjang masa. Okey. Sebab ayam telur ni duduk situ saja sepanjang masa. Okey, nyatakan dua sistem peternakan selain daripada di atas. Selain daripada peternakan intensif. Kita tahu ada 3 ya. Betul. 2, 1 sudah dinyatakan. Apakah 2 lagi? 2 lagi. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab?
Wafa Wahida belum jawab lagi. Wafa Wahida, Mohtar, silakan. Nyatakan 2 sistem peternakan poultry selain daripada DA. 1. Sistem peternakan separa intensif. Yang kedua, sistem peternakan integrasi. Ya, okey, bagus. Terima kasih. Bagus. Okey, last sekali. Jadual di bawah menunjukkan kelebihan dan kelemahan menggunakan sistem peternakan bagi jawapan pada A. Lengkapkan jadual. Okey, ini jawapan ni kita bincang sama-sama. Okey. Jawapan di A tadi ialah apa? Intensif, betul tak? Sistem peternakan intensif. Jadi kita kena bincang dia punya kelebihan dan kelemahan dia. Ya. Okey. Jangan kamu jawab yang lain pula, separa intensif ataupun integrasi, mesti merujuk kepada jawapan A. Okey, kelebihan dia intensif. Kadar produktiviti lebih tinggi, betul tak? Betul. Ayam lebih senang diurus sebab dia duduk dalam sangkar. Kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa berada di dalam reban. Okey, dia punya kelemahan. Jumlah ayam terhad. Sangkar kecil, dia terhad, dia tak boleh masuk banyak-banyak. Kos peralatan penyelenggaraan tinggi. Dan kos pemberian makanan juga tinggi. Okey, ini kebaikan, kelebihan dan juga kelemahannya. 6 markah. 6 markah di situ. Okey. Tengok soalan ini. Okey, Muhammad Yasir. Sila bagi jawapan. Yasir, silakan jawab. Okey, berdasarkan gambar foto nyatakan sistem. Sistemnya apa? Nyatakan sistem peternakan yang digunakan. Yang ni sistem integrasi. Sebab apa ini sistem integrasi? Yang penting itu kenapa ya? Kenapa sebab dia ada tanaman, ada tanaman, ada ternakan. Mana ada tanaman di sini? Dua-duanya adalah ternakan, tapi ternakannya apa? Ayam dan ikan keli. Ya, okey. Itu ikannya, Sir. Ikan. Okey. Jadi betul lah jawapan dia. Integrasi. Okey. Okey. Jadi selain daripada ayam dengan ikan, kita boleh guna ternakan ayam dan juga tanaman. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita dah sampai ke soalan yang terakhir dan banyak soalan yang kita dah buat bersama-sama dengan cikgu kita hari ini. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan yang terakhir dan kata-kata terakhir cikgu untuk anak murid yang sedang menyaksikan sekarang. Okey, jadi secara rumusannya kita dapati bahawa sistem peternakan poultry ini terdiri daripada 3 sistem. Yang pertama ialah sistem integrasi, sistem separa intensif dan juga sistem intensif. Dan kita pilih sistem itu berdasarkan apakah jenis ternakan yang kita nak ternak. Okey. Kita kena pilih sistem yang sesuai. Kalau kita nak ternak ayam penelur, apakah sistem yang kita nak guna? Kalau kita nak ternak ayam daging, apakah sistemnya? Jadi, sistem itu bergantung kepada jenis ternakan yang kita nak ternak. Okay. Jadi, kepada semua pelajar yang akan mengambil SPM tahun 2021, didoakan semoga berjaya semuanya. Dan saya yakin dan percaya kamu semua boleh. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan mereka semua ya cikgu. Jadi Wani ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ahmad Zahuri Dahalan dari SMK Kubu Gajah Perak dan 6 murid iaitu Muhammad Yasir, Muhammad Rahimi, Nur Mimi Ayuni, Siti Nursyah Mimi Aina, Mimi Wafa Wahida dan juga Muhammad Faiz. Kak Wani doakan all the best. Semoga berjaya mencapai markah yang cemerlang dalam subjek ini dan buatlah guru anda bangga dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda. Jadi sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini dalam subjek pertanian. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rogaya binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran SMK Kubu Gajah Selama Perak. Ingin mengucapkan selamat menempuh pelbagai ujian dan cabaran dalam pembelajaran biarpun secara maya kepada calon-calon SPM 2021, khususnya murid yang akan mengambil mata pelajaran pertanian. Harapan saya semoga semua murid cuba memanfaatkan
Rakaman video telah disediakan oleh guru-guru yang berpengalaman dan sememangnya terlatih dalam mata pelajaran ini. Semoga anda semua berjaya dengan cemerlang. Ingatlah kata-kata Saidina Ali, orang-orang yang berdoa tanpa amal sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Syarkawi bin Syaharum, Pengetua SMK Kubu Gajah Selangor Perak, ingin mengucapkan selamat belajar kepada semua pelajar, terutama pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran pertanian. Harapan saya dengan menonton rakaman video mata pelajaran pertanian ini dapat membantu pelajar-pelajar lebih memahami kandungan mata pelajaran yang disiarkan. Semoga berjaya dan terus cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hayati binti Arifin, ibu kepada Siti Khadijah yang bersekolah di SMK Kubu Gajah. Ingin mengucapkan semoga berjaya dalam SPM dan semua calon-calon SPM seluruh negara.